dipertahankan dan dijaga sebab mungkin, dan hanya dengan Islam sahajalah kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sesekali membiarkan akhirat hidup kita berakhir dengan tidak Islam. Kami bimbang-bimbang para ibu Islam Islam sangat mana iman daripada hidup kita memutuskan nasib Allah dalam amal soleh mudah-mudahan kebiasaan Allah terpilih untuk mengisi dalam Islam dan mati dengan istiqamah dan mudah. Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkataan dia mengenai kami sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib untuk meneruskan sebuah sunnah dalam Islam, bukan sekadar ibadah ruhiyah, bahkan disebut kerja akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam pendidikan Islam, dalam ekonomi Islam, dalam tarbiyah Islam, dalam dakwah Islam, dalam produk Islam, dalam perbuatan Islam, dalam takdiran itu agama Allah SWT ini. Hormati dan dikasihi Fadil Tuan Imam, Fadil Tuan Bilal, seluruh staf kepimpinan masjid, seluruh para ibu dan ayah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Nadamah adalah satu daripada nama-nama kiamat. Ia membawa arti hari penyesalan, Yaumul Nadamah yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Tiada terkecuali melainkan kesemuanya akan dijumpa sesat di hari tersebut. Tidak kira sama ada mereka dulunya seorang yang berpendidikan tinggi atau sebaliknya raja atau rakyat biasa, semuanya akan sesat di Yaumul Akhirah nanti kalau mereka tidak membawa bekalan yang baik bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir apatah lagi tidak terkira sesalan yang tamunya. Yang anehnya para ibu dan sekalian, ada di kalangan orang yang dahulu diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turut dilanda sesalan. Bagaimana boleh terjadi demikian? Setelah orang mukmin melihat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu, yakni beraneka nikmat yang tidak terhingga, yang tidak dapat dibayangkan oleh mata kita pada hari ini, yang tidak dapat difikirkan oleh pemikiran kita hari ini tentang nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sebelum ini dia dapat membayangkan betapa hebatnya kebahagiaan dan nikmat kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, nescaya tiada waktu yang terbuang kecuali semuanya digunakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah umat Islam, kalaulah orang-orang beriman, jika mana mereka hidup di atas muka bumi pada sedar perkara ini, tidak ada waktu mereka akan terbuang kepada benda-benda maksiat, benda-benda mungkar. Kerana setiap detik dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap detik itu menentukan bagaimana perwatakan dan bagaimanakah nasib kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu hari nanti. Nescaya di mana kita akan melakukan amal ibadah yang konsisten dan istiqamah, meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan gerak kerja amal ma'ruf nahi munkar sepanjang usia kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu dan sekalian, itu sebanyak peringatan kepada kita semua bahawasanya kita ke mana pun satu hari nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sedang menghitung hari-hari itu dan entah bila para Islam kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahawa ini Islam, sekiranya mungkin saya bercerita di majlis ini, dua orang muslimat ataupun sahabiah ataupun anak-anak kita yang mengaji di UST Pendidikan Sultan Idris Uksi, yang saya kenal mereka, biasa memberi kuliah kepada mereka bila dijemput, pergi meninggalkan muka bumi ini buat selama-lamanya. Umur mereka masih muda, di awal 20-an, berada di peringkat pengajian hampir-hampir ke tahun akhir, tetapi dengan takdir dan kehendak Allah SWT, insan semuda ini boleh pergi dulu daripada kita para ibu. Ini memberi peringatan jelas kepada kami khususnya orang muda, jangan dibuang masih ada, kerana kemungkinan esok adalah subuh terakhir bagi kita. Waktu duha, aksiden dalam perjalanan daripada Bali nak balik ke Uksi,
perjalanan balik ke Greek, aksiden dalam satu kereta, 2 orang sahabat meninggal, seorang parah dan 2 orang selamat. Dan semuanya sahabat kaya. Pergi ke Kedah Darul Aman dengan niat untuk mendengarkan seorang sahabat yang ayahnya baru meninggal dunia. Dikutiplah sedikit duit sumbangan sahabat daripada Persatuan Mahasiswa Islam yang nak beri sumbangan ataupun tabarruat yang di-donation kepada sahabat ini, nak tenangkan pemikiran beliau. Ayah pun meninggal, niatnya jelas, dah serah duit dah hari tersebut, sehari sebelum kematian. Esok hari nak balik pulang kursi dengan takdir Allah SWT meninggal dunia. Yang menakjubkan kita bila mana jenazah mereka berada di hospital, turut dibantu oleh sahabat ataupun anak-anak muda yang punya pemikiran Islam, yang punya fikiran Islam, berkumpul beramai, terus bergegas berfungsi, datang segera ke hospital Bali. Saya pun titik itu dalam pukul 10:30 pagi dapat mesej, Ustaz, 2 orang akhwat kita muslimat kita meninggal dunia, insiden pada tadi. Jadi pun segera datang ke hospital Bali sebab jenazah beliau, jenazah mereka sedang diuruskan di sana. Hospital terkejut tengok anak-anak muda ramai datang yang berpakaian, orang kata menutup aurat, tudung labuh, yang musliminnya berkopiah, dengan ada sopan yang ada sedang pergi menguruskan kami lah yang peringkat muslimat ni pergi tolong orang kata uruskan jenazah. Jurawat pun terkejut, dari mana datang budak muda ni? Nak tunjuk itulah kehebatan ukhuwah orang muda. Kalau mereka ini berpakat dan bersatu dalam pergerakan Islam, kalau mereka ini betul-betul bersungguh dalam bila mereka ada ukhuwah yang kukuh, menyebabkan Nasir dan Dr. menangis melihat kerana itu. Sampailah kamilah kelompok pertama yang menunaikan solat jenazah kepada 2 orang sahabat tersebut. Ini nak cerita kawan-kawan yang berguna senang. Penting anak-anak kita berkawan dengan baik, penting, perlu dilihat dan diteliti, kerana kawan itu boleh memberi nasihat ataupun mempengaruhi anak kita. Bagaimana perwatakan dia, cuba tengok kawan dia. Ini yang dididik oleh kita dari dulu. Pastikan anak kita beramal soleh dan bersahabat, berkawan dengan orang soleh, niscaya dia akan jadi orang yang baik, insyaAllah. Sampai dekat akhir, kawan ini yang menguruskan. Sampai ke Kelantan, orang kampung setuju. Datang mana ramai-ramai ini? Ini nak cerita tentang perakhiran hidup mereka, alhamdulillah. Jadi orang kata diiringi oleh doa para sahabat, seluruh rezeki dapat tahu tentang mereka tersebut. Kita minta doakan supaya mereka ini berada dengan orang soleh, kerana mati mereka dianggap mati dalam perjuangan, niat ikhlas untuk bantu orang, namun mereka pula yang pergi meninggal. Islam sebelum kalau Islam cek dalam surat khabar dia disebut, cuma sebagai maklumat ibrah ataupun pengajaran, saya ini minta Islam faham dan kita kena muhasabah segera. Kita tidak tahu bagaimana seni kematian hidup kita, maka bersiap sedialah pada bila-bila masa. Ibu dan ayah kesikan Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat Nabi SAW terkenal dengan ucapan atau penyampaian mereka yang amat bermakna. Iaitu para sahabat tak sebutlah, tak cerita, tak cakap benda-benda yang tidak berfaedah. Ini watak para sahabat Nabi SAW. Mereka menjadi penyampai kepada jalan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan para sahabat Nabi SAW. Maka mengajar manusia akan rukun-rukun agama Islam yang suci, menggalakkan orang ramai melaksanakan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberi amalan menakutkan terhadap amalan kejahatan yang dilakukan oleh rakyat ataupun masyarakat ketika itu, menganjurkan amalan-amalan akhirat, yakni bekal-bekal amal soleh kita yang akan dibawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, berzuhud dengan segala apa yang ada atas muka bumi, qanaah dengan apa yang ada, bersyukur atas nikmat Allah, dan memberi semangat kepada ummah untuk berjihad menegakkan agama Allah SWT. Sebab itu ketika itu Islam boleh menang dalam keadaan segera. Sebab dalam hati para sahabat hanya Allah SWT, Rasulullah SAW. Masalah mereka nak menang ataupun syahid, itu sahaja perkara. Rezeki mereka ada.
tetap ada dan bersyukur atas rezekinya ada. Tapi nikmat dunia itu bukan matlamat, bukannya orang kata misi hidup, bukan. Cukup saja untuk mereka mengambil segala perlu untuk menguruskan kehidupan mereka. Tapi apa yang lebih penting, mereka perlu menipu segala manusia ini kembali kepada Allah, untuk menyelamatkan manusia kembali kepada Allah, dan memastikan supaya roh jihad sentiasa ditiupkan dalam hati para sahabat agar Islam segera menang. Sebab itu Islam cepat menang zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat AS. Para ibu dan saudara, penyampaian para sahabat ini menunjukkan kekuatan iman yang ada dalam diri mereka, keikhlasan yang ada dalam diri mereka, kebenaran apa yang disampaikan, tiada unsur-unsur mengada-adakan yang ditakalluf, ringkas dan padat penyampaian mereka. Dan para ibu sekalian, di sini saya nak cerita beberapa orang tokoh-tokoh zaman Nabi SAW yang wajib kita ketahui dan kita ingati nama-nama mereka, dan bagaimanakah ucapan-ucapan mereka dalam tidak tanduk mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ibn Sa'ad telah mengeluarkan khabar dari Urwah yang berkata, setelah Sayyidina Abu Bakar menjawab jawatan sebagai khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW, inilah khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat yang paling dipercayai oleh Nabi SAW hingga Allah Ta'ala menggelarkan beliau sebagai Siddiq melalui lidah Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak pernah menafikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebab hati dia penuh yakin, bulat tekadnya yakin bahawa Nabi Rasulullah, dan setiap kata Nabi ini tidak boleh diingkari, bahkan wajib diimani. Inilah watak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ibu dan Islam, bila mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq memegang jawatan sebagai khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW, satu ucapan telah diberikan oleh beliau di hadapan khalayak ramai ketika itu. Setelah beliau bertahmid dan memuji Allah SWT, ini adab dalam memulakan ucapan. Jadi kita dalam Islam, di pejabat ke ataupun di rumah ke, di mana sekalipun, kalau kita diminta untuk berucap, pertama sekali pastikan lidah kita menyebut Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini perkara sunnah, tetapi memberikan kita kefahaman jelas dan memberikan kita idea banyak, bahkan memberikan kita kefahaman untuk kita fokus apa benda yang kita sampaikan, yakni nak suruh orang kepada Allah Ta'ala dan ikut cara Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, adapun selepas ini, wahai sekalian hadirin, aku telah dilantik sebagai pemegang urusan kaum, yakni urusan kamu. Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada para sahabat. Namun Al-Quran telah pun terturun dan Rasulullah SAW telah menggariskan sunnah perjalanannya. Dengan itu kita mengetahui bahawa sebijak-bijak orang ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sedahir-dahir manusia mereka yang derhaka terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang yang terkuat ialah yang lemah hingga dapat kepulangkan haknya dan selemah-lemah orang tersebut. Ialah orang yang kuat dari kamu hingga dapat ambil dari hak yang perlu belas selesaikan. Wahai manusia, sebenarnya aku ini pengikut sunnah, bukan mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya aku melakukan kebaikan, ayo bantulah aku, dan sekiranya aku tersesat, maka betulkanlah aku. Inilah ucapanku, dan ku akhiri dengan bersifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu dan Islam, inilah kata-kata awal yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau dilantik oleh para sahabat untuk menggantikan tempat Nabi Muhammad SAW. Sebab kepimpinan ini wajib ada dalam mana-mana pemerintahan, bahkan dalam rumah pun ada sistem keluarga, yang suami sebagai ketua keluarga. Bahkan dalam kelas pun anak-anak kita dididik
untuk ada ketua dalam kelas tersebut. Dalam sekolah ada ketua pengawas, dalam sekolah ada guru besar dan ketua. Inilah orang kata fitrah. Fitrah manusia memerlukan ketua sebagai pemandu dan punya pengikut ataupun rakyat Islam. Jadi ini kata-kata awal digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika mana baginda dilantik oleh para sahabat untuk menjadi khalifah yang pertama menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Nu'aim mengeluarkan ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq melalui Amr bin Dinar yang telah menyebut Abu Bakar Siddiq telah membuat penyampaian dengan berkata, aku berpesan kepada kamu sekalian supaya bertakwa kepada Allah. Lantaran kemiskinan kamu dan keturunan kamu, maka hendaklah kamu memujinya dengan pujian yang sebanyak-banyaknya selayak-layaknya untuk Allah SWT. Meskipun kamu kaya ataupun miskin, maka pujilah Allah Ta'ala. Kerana segala itu datangnya rahmat ataupun nikmat daripada Allah SWT. Miskin ke kita bersenang, kaya ke kita kena ingat itu adalah pemberian Allah SWT. Miskin-miskin kita pun dapat juga kita makan, susah-susah kita pun dapat juga kita teruskan kehidupan, apatah lagi kaya. Maka tempat pertama yang harus kita puji bukannya manusia. Perkara pertama yang perlu kita puji ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hendaklah kamu beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Pengampun. Ketahuilah bahawa kamu tidak akan mengikhlaskan kepada Allah kecuali saat kamu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban kamu hendaklah kamu meliharanya. Lunaskanlah kamu di hari-hari hidup kamu, dan jadikanlah itu sebagai amal sunnah yang kamu laksanakan setiap hari. Maksud suka di sini ditafsirkan ialah segala, orang kata permintaan ataupun segala aturan, segala orang kata syarat-syarat, segala perintah-perintah yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Bila mana kita dapat nikmat daripada Allah SWT, maka wajib untuk kita laksanakan segala perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan sekalian, kelak akan kamu punggutnya semasa kefakiran dan kesutungan kamu. Kemudian kamu fikir mengenai hamba-hamba Allah yang sebelum dari kamu, di mana mereka satu ketika dahulu, dan di mana pula mereka itu di hari ini, dan kemanakah perginya raja-raja yang pernah membangun di dunia ini. Mereka telah pun diabai dan dilupai. Mereka semua seperti tidak wujud pun. Itu dia kediaman mereka yang kini kosong lantaran kezaliman yang mereka lakukan. Mereka itu kini berada di dalam kegelapan kubur, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, memperingatkan kita tentang bagaimana bersifat dan kedudukan manusia ketika dulu. Setelah nanti mereka ini akan menjadi penghuni kubur yang gelap, yang tidak ada siapa yang akan mengambil tahu tentang mereka. Hanya amal soleh yang ditinggalkan oleh mereka, hanya sedekah jariah yang ditinggalkan oleh mereka, dan doa atas soleh yang mampu menjaga mereka dalam kubur. Para ibu senawan yang tak mampu untuk menguruskan mereka bila mana mereka berada dalam alam kegelapan yang kubur seperti ini, di alam kubur para muslim. Apakah saudara boleh merasai kewujudan mereka di suatu masa, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Atau apakah saudara boleh mendengar berita kehadiran mereka? Di manakah saudara dan kenalan-kenalan yang anda pernah kenal dengan mereka satu ketika dulu? Tanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kini mereka sudah bersua dengan apa yang pernah mereka lakukan. Lantaran itu, maka di antara mereka berbahagia, tetapi sebahagian yang lain menerima pada kecelakaan dan sengsara yang diberikan oleh Allah. Sebahagian mereka sedang berbahagia dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dalam kubur Allah Ta'ala diberikan nikmat sebagai taman-taman syurga, dan ada di antara mereka yang sedang mendapat azab siksaan sengsara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kamu sebagai makhluk ini jadi sebarang pertalian keturunan dan nasab yang akan beri kamu kebaikan antara nasab keturunan tadi. Jadi nak cerita dekat sini bagaimana berbeza seluruh bumi ini. Kita ni keturunan raja, kita ni keturunan orang besar, tapi kita tidak bernasabkan Allah Subhanahu. Kita hamba Allah Subhanahu. Jadi tidak ada proses untuk deal atau bincang dengan Allah Subhanahu. Amal sama saja, sama saja.
amal kita sebagai seorang pembesar ataupun seorang bos, seorang CEO, nak dibandingkan dengan amal orang yang bekerja sebagai orang kata tukang isi rumput ataupun sebagai orang kata pembantu rumah, sama saja, kecuali takwa di sisi Allah SWT. Di sisi kedudukan pada orang sama saja. Yang bezakan mereka inilah bagaimana takwa mereka kepada Allah SWT. Dan di antara mereka ini tidak ada nasab dengan Allah SWT. Inilah juga Islam bersedih tentang bagaimana setiap manusia itu bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan di atas muka bumi satu juga. Sesungguhnya bukan kebaikan kalau selepas ini itu api neraka, dan bukan keburukan sekiranya selepas itu syurga. Inilah kata-kataku yang hendak aku katakan. Dan masalah untuk beritahu, bukannya kebaikan kalau dalam perakhiran kita nak kebaikan. Yang ini kebaikan itu perakhiran ini mesti syurga Allah SWT, dan bukan keburukan kalau dalam perakhiran yang neraka. Dan kita dekat sini sama buat baik dan amal salih di atas muka bumi, perakhiran ini insya-Allah syurga Allah SWT. Siapa yang membuat dalam perkara yang dilarang oleh Allah SWT, perakhirannya ialah neraka yang disediakan oleh Allah SWT. Di akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, aku beristighfar kepada Allah untuk diriku dan sekalian kamu. Ada sebenarnya ini dua kata-kata dia ketik, tiga mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan kefahaman dan taujihan ataupun memberikan sebanyak perkongsian ilmu dan para sahabat untuk mengingatkan mereka kembali akan apa artinya mereka memeluk agama Allah SWT ini. Kedua ucapan yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab Al-Dinawari telah menerbitkan khabar dari Asy-Sya'bi yang telah berkata, setelah Umar Al-Khattab memegang tugas sebagai khalifah, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, taklifan kepimpinan bertukar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang digelar sebagai Al-Faruq, yang dapat membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Tak kala Sayyidina Umar Al-Khattab menaiki mimbar dan menyampaikan ucapan dengan kata, Allah tidak akan melihat aku kiranya aku menilai diriku sebagai orang yang setara dengan Abu Bakar Siddiq. Ini nak cerita tentang tawaduk seorang sahabat, tentang orang kata merendah diri seorang sahabat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia tahu bahawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling rapat dengan Nabi SAW, sebab itu layak untuk beliau bergantikan Nabi SAW. Ketika mana dia naik mimbar, dia tak bangga dengan kedudukan. Dia tidak melecehkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahkan dia menyeluni segala apa yang telah ditinggalkan hasil daripada kepimpinan ataupun hasil daripada tarbiyah pendidikan yang ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia beritahu kepada rakyat, Allah tidak akan melihat aku kiranya aku menilai diriku sebagai orang yang setara dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dengan itu beliau pun turun setangga dari mimbar. Lantas beliau bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah. Beliau berkata seterusnya, hendaklah kamu membaca Al-Quran. Ini pesan Sayyidina Umar Al-Khattab jika mana kali pertama naik menjadi kepimpinan. Inilah watak sang pemimpin yang hebat, pemimpin yang beriman kepada Allah Ta'ala. Inilah akan sentiasa pesan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tengok dan lihat, mereka akan menipu manusia untuk beriman kepada Allah SWT. Bahkan mereka akan tunjukkan terlebih dahulu role model dan qudwah hasanah yang ada pada diri mereka. Ini tunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW. Diminta para sahabat rakyat supaya membaca Al-Quran Al-Karim, kerananya kamu akan dikenali nanti. Beramalah dengan yang kelak kamu menjadi ahlinya, yakni Ahlul Quran. Ahlul Quran ini ialah mereka yang watak mereka, yang segala gerak-gerik mereka di atas berpandukan Al-Quran Al-Karim. Mana yang Quran suruh mereka buat, mana yang Quran larang mereka tinggalkan para ibu tersebut. Bukan mana yang Quran larang mereka buat dan yang Quran suruh mereka tinggalkan. Ini yang perlu kita faham dan perlu kita bezakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbangkan, kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Bersebaiklah kamu untuk hari pendedahan agung.
di hari ini diri kamu dibentangkan di hadapan Allah. Masuk bersegak ni kita kena orang kata betul-betul pekerjaan diri kita. Sebab bila mana berada di hadapan Allah Ta'ala nanti, apakah kita nak tunjukkan amal kita yang tidak baik? Apakah kita nak jawab depan Allah Ta'ala sehari hari nanti? Apa yang kita nak orang kata berikan kepada Allah Ta'ala hasil daripada nikmat sementara kita diturunkan di atas muka bumi ini. Apa artinya kita sebagai hamba Allah SWT bagi boleh senang dari segala pada diri kita depan Allah Ta'ala sehari nanti. Kita kalau nak pergi jumpa raja pun bukan main sewa tu senang, kasut tu hilang. Ada cara-cara nak masuk di sana pun ada senang. Orang kata ada tertibnya. Saya tahun depan ingat lagi waktu pergi buka bahasa di sana. Kita tak biasa tapi orang kata sana pagi beberapa orang dengan kami pemuda kena pergi. Pergilah senang. Bukan main susah lagi. Masa macam tak nak pergilah. Masa makan buka bahasa rumah dan rumah apa lagi best. Susah senang. Nak kena lipat samping, nak kena betul songkok, nak kena pakai utang penuh-penuh orang parti, makan buat cara, tak boleh duduk sebagaimana sultan, nak buat macam-macam cara. Nak sembahyang pun orang berasa nak pulang kalau batas sembahyang susah, nak turun juga, duduk dan sebagainya. Ini baru dengar aja. Ini kita depan dengan raja sebenarnya dengan Allah SWT. Pak cerita kat sini. Kalau kata kat raja, kita kalau bos pun kita dah rasa berdebar. Kalau anak muda yang kerja biasa-biasa senang, bila bos dia panggil takut berdebar. Takut bos tegur pada saat ini pula Allah SWT. Jadi urusan dunia kita kena bersegak ataupun mempersiapkan diri di awal-awal lagi ketika mana hidup di muka bumi, kerana di hari ini diri kita dibentangkan ke hadapan Allah bahawa sesungguhnya aku meletakkan diriku di hadapan harta-harta Allah sebagai penjaga harta anak yatim. Kiranya aku tidak memerlukannya, maka aku bersuci tangan darinya, dan sekiranya aku memerlukannya, maka aku mengambil qadar yang tertutup serbai. Al-Imam Ahmad dan lain-lainnya telah meriwayatkan khabar dari Abu Firas dengan katanya, Umar bin Khattab telah berucap dengan katanya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami masih mengenali kamu semasa Rasulullah SAW masih bersama kita, dan di ketika wahyu masih turun, dan di ketika Allah masih memberitahu kita semua mengenai kamu sekalian. Sebenarnya tiga itu kan wahyu Allah masih turun kepada Nabi kita serta para sahabat Nabi. Bahkan setiap Al-Quran itu ada asbab nuzulnya. Terkadang asbab itu disebabkan kemerdekaan para sahabat Nabi SAW untuk jadikan sebagai hujah kepada kita yang berada di akhir zaman ini. Kemungkinan perkara itu pun berulang 10 kali. Jika Nabi hidup sebenarnya wahyu itu turun kepada Nabi SAW, dan bila Nabi SAW sudah tidak ada, maka terputuslah wahyu hinggalah bila akhir tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Jika ada itu ajaran, ada mana mistake mana yang terkadang masih ada lagi Nabi SAW itu salah dan bertangan dengan akidah yang dipegang oleh orang Islam hari ini. Mengingat betul sebab sana banyak orang kata pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang pelik-pelik, dan ada sesat yang kadang-kadang boleh terlewek atau mesokkan akidah. Ibu dah senang. Apa kata Sayyidina Umar Khattab lagi? Kini Nabi SAW sudah wafat. Wahyu terhenti dan kami mengenali kamu dengan apa yang kami berkata kepada kamu, iaitu sesiapa di antara kamu yang menzahirkan kebaikan, maka kami menyangka dengannya baik saja. Justru itu kami mengasihaninya. Manakala sesiapa menzahirkan kejahatan, maka kami menyangka dengannya keburukan, lantas kami membencinya. Senabasya dan hal dalaman kamu itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini masanya sudah berlalu di mana aku mengira orang yang baca Al-Quran itu adalah kerana Allah dan mengharap balasan dari Allah. Tetapi sekarang sudah bertukar menjadi orang lain pula, iaitu orang-orang yang baca Al-Quran bertujuan untuk mendapat sesuatu dari manusia. Sebenarnya nak cerita kat sini zaman Sayyidina Umar yang besar tentang bayi, tentang jika mana watak para sahabat tidak lagi betul-betul sungguh dan khusyuk dalam membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran Al-Karim. Dan kita ketika itu adalah keimanan para sahabat
sahabat berada di peringkat yang tertinggi. Kita pun tak tahu akhir zaman ini para Islam. Sebab tu kadang-kadang kita baca Quran kita khusyuk, kadang-kadang nak amal pun susah. Tapi kena ingat para Islam ini kesana bersama Umar dan para sahabat tak letih akan kesana itu. Dan mereka kembali konsisten dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah kamu bermatlamatkan Allah dari pembacaan kamu dan bermatlamatkan Allah dalam seluruh amalan kamu. Yakni buat kerja di atas muka bumi ini para Muslimin tak kira lah apa kerja dan tugasan yang kita buat yang diamanahkan oleh kita, buatlah kerana Allah SWT. Tak kira lah kerja kita itu kecil atau besar. Bahkan kalau kerja kita ini hanya sebagai orang kata putih sampah sekalipun, niatlah kerana Allah SWT. Apatah kerja kita lebih besar yang kita buat yang melibatkan kepentingan awam, yang melibatkan kepentingan umum, yang kadang-kadang boleh menyebabkan tindakan kita itu menzalimi orang lain. Jadi kena ingat Islam perkara ini. Kena ingat betul-betul bahawasanya setiap beri kita ini pastinya bermatlamatkan Allah SWT. Tapi kalau benda-benda kita buat, macam mana kita nak niat kepada Allah SWT? Kalau benda-benda muka yang kita lakukan, benda-benda yang tidak baik yang kita lakukan, bagaimana untuk kita niatkan? Ianya kerana Allah SWT. Jadi kita cek balik sebenarnya kalau ada benda-benda yang tidak elok yang kita buat atas muka bumi ini, maka segala niat kita itu terbatal. Niat yang baik itu terbatal kerana kelakuan itu sudah buruk dan tidak baik. Jadi saya tak perlulah cerita dekat sini bagaimana tersebut. Mungkin Islam tahu dari segi apa amal-amal keburukan yang kadang-kadang boleh menyebabkan amal-amal kita itu dimurkai oleh Allah SWT. Ibu dan sekalian, demi Allah, sesungguhnya aku tidak menghantar petugas-petugasku di kalangan kamu untuk membalasah kulit-kulit kamu atau membuat harta-harta kamu. Saya nak membuat khutbah, dia beritahu kepada rakyat, aku tak hantar petugas-petugas di kalangan kamu untuk membalasah kulit-kulit kamu atau membuat harta-harta kamu. Namun sebenarnya aku kirim mereka dengan tujuan untuk mengajarkan kamu akan agama kamu. Inilah sebenarnya para sahabat dihantar oleh Sayyidina Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu mereka mempunyai amanah yang faham akan Islam, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi kepada kamu. Mana di antara mereka yang tidak luar dari perkara-perkara ini, hendaklah kamu laporkan kepada aku. Demi jiwaku di tangannya akan kuhukumnya. Sidang hadirin, janganlah kamu membalas kaum muslimin kerana perbuatan itu menghina mereka. Jangan pula kamu tahan kaum muslimin dari pulang ke pangkuan masing-masing, kerana itu boleh membawa kepada keadaan fitnah antara mereka. Jangan pula kamu menghalang hak-hak mereka, itu boleh membawa mereka menjadi kufur. Dan yang sekali kamu ke arah kerah mereka, ke hutan belantara, kerana itu boleh musnahkan mereka. Ini cerita tentang hak-hak rakyat atau masyarakat yang hidup di bawah kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau kita baca dalam kitab Sirah Nabawiyah ataupun Fiqh Sirah para Islam, banyak cerita berkenaan dengan Piagam Madinah yang telah digagaskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW adalah seorang pentakbir yang hebat. Kalau Nabi SAW berkata menguruskan orang Islam, bahkan dengan menguruskan orang Islam di zaman Nabi SAW, ada hak-hak yang tertulis dalam 19 orang kata item yang ada dalam Piagam Madinah tersebut. Dan perkara itu sampai para sahabat Nabi SAW tentang sistem keadilan dalam masyarakat. Islam bila sebut tentang pemerintahan, tak dapat lagi lah beberapa aspek-aspek penting yang perlu kita faham. Dalam pemerintahan atau dalam pentadbiran, benda yang penting khususnya melibatkan pendidikan, melibatkan kesihatan, melibatkan tentang hal-hal kewanitaan, golongan-golongan wanita, melibatkan tentang kepemudaan, golongan anak muda perlu dititik beratkan, melibatkan tentang ekonomi negara, melibatkan tentang pengangkutan awam yang memudahkan urusan masyarakat, yang melibatkan orang kata ketenteraan. Ini semua penting Islam yang perlu kita faham, melibatkan alam sekitar. Perkara ini ada diceritakan secara detail dalam sejarah panjang perjuangan Islam dalam mendirikan negara Islam Madinah. Bahkan orang-orang yang berislam yang hidup ketika itu, bahkan orang Yahudi sekalipun hidup dengan aman di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW dalam kota Madinah. Ada cerita Islam tentang kehebatan kepimpinan Nabi SAW, bagaimana Nabi berjaya meraihkan semua rakyatnya dengan sistem keadilan yang ada dalam agama Allah SWT. Ibu dan Islam,
tersebut di dalam kitab Al-Kanz, khabar dari periwayatan Musa bin Uqbah, bahawa Umar telah membuat ucapan di hari Al-Jabiyah dan katanya, adapun selepas dari itu, maka aku berpesan kepada kamu sekalian supaya bertakwa kepada yang kekal abadi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang yang lain akan fana. Dengan bertakwa kepada Allah akan dimuliakan para awliya. Bermaksiat kepada Allah akan disesatkan musuhmu itu. Cari maaf untukmu hasil mati. Yang mati dalam melakukan kesesatan yang disangkakan yang hidayah. Sama halnya yang mati dengan meninggalkan kebenaran yang disangkakan yang kesesatan. Perjanjian yang amat perlu diikatkan oleh perintah dengan rakyat jelatan ialah kewajipan dari Allah yang harus dia tunaikan mengikut apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kewajipan pemerintah. Maka perlu dan wajib untuk mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membanyak instrumen atau media-media untuk menarik manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menjadi penting kepada kita. Dan tahu berada di akhir zaman ini, media untuk memanggil manusia kepada Islam sangat penting. Sangat penting. Semalam saya baca buah rempuk, duduklah dengan beberapa orang sahabat, dan adalah beberapa orang tokoh-tokoh besar negara seketika dulu yang sekarang mungkin dah pencing. Ada yang daripada orang kata daripada negara, ada daripada orang tokoh-tokoh bersyarat Kristi dan sebagainya. Saya discussion tentang berapa benda penting, tentang bagaimanakah orang kata penyampaian Islam sampai ke tidak kepada anak muda dan negara kita. Benda ni kita sensitif dan perlu orang kata ditingkat semula. Sebab kita tengok sekarang ni media sangat mainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan orang muda kita ni orang kata rosak pemikiran mereka. Kita hanya bergantung kepada IQ sahaja untuk menyampaikan maklumat secara umum. Kalau nak dilawan dengan orang kata media lain, kita tak nak. IQ pun satu je buka isu Islam, Performance Foundation satu, orang kata satu siswa yang berada di bawah jakit. Benda ni pun kita kena faham. Dan media televisyen kita sangat lemah. Kita hanya ada 3 saja untuk menumpang ISRO. Tak boleh kita masuk ke masa dan cerita dekat sini bagaimana penyampaian Islam itu kepada anak muda khususnya masih lagi awal. Dan masih lagi perlu difikirkan sebaik bagaimanakah untuk memastikan suara Islam ini sampai dengan baik kepada anak muda khususnya. Benda ni yang kita bincangkan dan kita teliti dan perhalusi. Sebab Islam bagi saya ini adalah zaman media, zaman penerangan, zaman kefahaman, zaman pembentukan pemikiran. Bila mana anak-anak muda kita didahkan dengan benda-benda yang tidak baik, tidak elok, maka bermula berkecil lagi sampailah ke besar. Maka akan makan ataupun dihidangkan dengan benda-benda yang sama daripada dulu sampai sekarang, menyebabkan jiwa ataupun mentaliti mereka terhadap Islam semakin mengecil. Islam ini mungkin agak akademik, tetapi benda ini perlu dibahaskan semula untuk memastikan media menarik manusia kepada Islam yang perlu dipulaskan. Ibu dan Senan, inilah benda penting yang perlu kita faham, yang perlu kita teliti, yang perlu kita fahami semua. Sebab Islam kalau kita nak fahamkan hanya kuliah-kuliah setinggi untuk menarik orang muda kemungkinan suka yang datang dalam rumah Allah SWT ini pun siapa saja. Kemudian kali kerana para ibu dan ayah, anak-anak muda tak tahu di manakah mereka Islam. Saya bicara tentang generasi 10 tahun, 20 tahun akan datang. Generasi yang akan meneruskan kepimpinan negeri dan negara. Apakah mereka nak bawa negara ini untuk mengimarahkan segala perintah Allah SWT atau untuk memusnahkan negara ini dengan menindakkan segala apa yang telah diperintahkan Allah. Inilah fikrah yang ada di dalam para sahabat Nabi SAW. Mereka sensitif terhadap Islam dan mereka benar-benar yakin tentang keadilan yang dibawa oleh agama Allah SWT. Jadi Islam menjadi penting untuk saya bicarakan kerana kita harus bergelut dengan orang muda. Alhamdulillah bergelut dengan orang muda yang ada fikrah Islami, yang ada kefahaman Islam, yang boleh bincang tentang Islam. Cuma nak cerita masih banyak lagi anak-anak muda yang orang kata sudah orang kata kecundang hidup mereka bermula dari saat usia remaja. Islam ini kena fikirkan semula bagaimana media untuk kita mencari anak muda lebih ramai kembali kepada ajaran Islam yang semula. Ibu dan ayah kasihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin zaman orang kata zaman di awal-awal kejatuhan daerah Turki Islamiyah satu negara dulu, Hasan Al-Banna dia menggunakan strategi membuatkan kelompok-kelompok kecil yang dipanggil sebagai usrah
untuk membentuk pemuda-pemuda atau orang dewasa yang memahami dan menguasai fikrah Islam. Benda ini berlaku. Dengan kerja-kerja yang kecil itulah hari ini Mesir berjaya ditadbir oleh kelompok gerakan Islam yang dinamakan sebagai gerakan Ikhwan Muslimun. Teori sainsian, kelompok-kelompok usaha kecil inilah yang berjaya mengembangkan rejim yang besar di ini. Ini yang berlaku di Mesir. Dan sekarang kita dengar bagaimana ahli-ahli parlimen Mesir daripada Ikhwan Muslimun. Dan kebesaran kalimat sebab mereka ini ramai menyatakan kepada seluruh yang ada parlimen, kita perlu tutup segala hubungan kita. Kita perlu sekat segala hubungan kita dengan negara Arab Israel. Itu pertama yang kita. Dan kita kena buka segala-galanya pintu rahmat untuk rakyat Palestin menyelamatkan diri dan mendapat suatu politik dan negara kita. Dan kita kena hantar balik duta Zionis Israel yang ada dalam negara kita balik semula ke tempat dia. Ini nak kita ketegasan bila mana orang-orang yang beriman ini bahkan dalam parlimen mereka boleh dilakukan orang kata kalimah azan yang begitu boleh. Sahabat saya sebenarnya seorang ustaz namanya Ustaz Zainul Asri, ataupun di kalangan anak muda di Kedah ni panggil Ustaz Pak. Ini seorang kata seorang yang hebat dalam bina agama, seorang pemuda yang muda dari usia beliau, tetapi sudah mendalami ilmu agama baru ini pergi ke Mesir. Kebetulan malam dia sampai di Mesir, malam pengumuman, orang kata pengumuman keputusan dari Mesir bagaimana Ikhwan Muslimun menguasai hampir keseluruhan orang kata distribusi dalam mana Mesir. Kita benda ini tidak mustahil. Dalam mana negara Islam tidak mustahil Islam akan menguasai posisi. Cuma tunggu masa akan tiba giliran Islam menang. Kena sabar dan istiqamah dan perjuangan dan bersiap sedia dengan segala mehnat dan tribulasi, kerana inilah kemanisan dalam perjuangan. Ibu dan sebenarnya kena faham, jika itu Syekhul Azhar yang sebelum ini tidak pernah dibenarkan masuk dalam parlimen Mesir, boleh masuk. Tengok kopiah-kopiah warna merah putih penuh dalam parlimen Mesir. Mereka ini menjadi pemantau melihat bagaimana perjalanan sistem pentadbiran yang akan dibentuk oleh kerajaan Mesir. Bila mana ada ulama dan masalah yang membantu, insya-Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbus. Sebelum ini bukan terus ibarat telah melakukan kezaliman yang amat dahsyat kepada rakyat Palestin. Dialah yang telah menyebabkan orang kata puluhan ribu umat Palestin tidak dapat menyelamatkan diri dari Mesir. Dialah yang telah bentuk pintu Rafah. Bahkan dialah yang telah menyebabkan senjata yang banyak kepada tentera Israel untuk membunuh umat Islam di Palestin. Bila dia dah tak ada, Islam kembali naik dan bergerak. Cuma sedang kita uji keadaan di bumi Syria. Terbaru sahabat saya dari Yaman, saya jumpa sekarang muda di Yaman. Saya ingat lagi waktu mengaji dengan di Yaman. Dan baru dia balik, saya tanya bagaimana keadaan Yaman. Presiden Yaman yang bernama Ali Al-Salah pun sudah berjatuh. Jatuh cuma tidak diumumkan secara umum kepada media. Dia dalam proses berjatuh dan orang kata dalam proses untuk memilih semula bagaimana dia boleh menaikkan semua presiden yang lebih baik daripada itu. Cuma siap lagi orang kata bergerak dengan cara rangka bagaimana keluarga mereka. Cuma sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, kita kena mengambil tahu tentang hal ehwal Muslim di negara lain. Kita tak boleh memikirkan tentang hal ehwal kita saja. Kita tak boleh ada sifat seorang yang individualistik ataupun mementingkan diri. Kita kena fikir tentang apa yang berlaku di bumi India, apa yang berlaku di bumi Filipina, apa yang berlaku di Mindanao, di selatan Thai, di belahan bumi Indonesia, di kawasan pedalaman, apa yang berlaku di peringkat negara Eropah, bagaimana Islam Islam, bagaimana nasib Islam di Timur Tengah. Inilah benda yang paling penting Islam yang berdaya menggabung dalam semua kita. Itu sebenarnya sebab akhirat kita kena ingat. Sebagai hamba Allah SWT, kita tidak lagi daripada teori sumbah yang telah diletakkan oleh Islam. Teori sumbah ini bermaksud kita bermula daripada peringkat fard Muslim untuk bentuk diri. Fard Muslim ini peringkat awal ibu Islam membentuk diri, satu tiga dulu. Bahkan anak-anak kita sekarang kena kesan mereka ini waktu terbaik untuk membentuk jati diri mereka.
menjadi pemuda yang soleh, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mungkin kata-kata Islam dan kata agak teori, tetapi kena ingat dan kena cek balik bagaimana keadaan anak kita sekarang. Apakah mereka ini boleh menjamin masa depan mereka ini bagaikan ikut cara Islam kalau Islam ini tidak dididik dengan baik? Inilah proses awal dalam kehidupan seorang Muslim. Berkat fardu Muslim sangat penting untuk ini. Saya pergi kuliah kepada anak muda di USN guru ini. Daripada USN, kemudian kuliah kepada anak muda yang daripada Islam, kemudian anak-anak muda daripada Institut Perguruan Ipoh, IPG Ipoh. Saya cerita begini, kita cek balik bagaimana fardu Muslim kalian. Bila dia bertang bagaimana keadaan dengan kampus yang amat memusnahkan Islam. Bila basic pun anak muda tak selesai, tentang pribadi tak selesai Islam. Bagaimana nak menempuh peringkat sebenarnya peringkat Baitul Muslim, rumah tangga Islam, nak dirikan negara Islam. Setiap pada kita ni kena, orang kata, ada negara Islam dalam diri kita juga. Kata Syekh Hasan Hudaidi, mursyid ikhwan muslimun yang terkuat, tegakkan Islam dalam diri kamu. Nescaya Islam akan tertegak di mana tempat kau berada ataupun dalam negara kau. Inilah perkara sebenar yang perlu difahami oleh orang Islam bangsa. Saya cerita ini penting sebab anak-anak muda kita sekarang ini semakin jauh dari Islam. Fardu Ain bagi yang basic kena tahu. Fardu Kifayah sebagai tempat tambahan ilmu-ilmu kita. Kemudian akan masuk peringkat Baitul Muslim tentang Islam. Sebab itu sebenarnya dalam kajian Islam yang menunjukkan, kajian terkini sekarang saya bincang dengan orang kata seorang tokoh dalam negara Islam. Dia cerita kajian terkini menunjukkan purata anak muda Malaysia berkahwin dalam tempoh 0 ke 5 tahun, kebanyakan mereka bercerai di peringkat muda. Sebab apa? Sebab asas perkahwinan anak muda itu bukan kerana untuk dirikan rumah tangga Islam. Sebab nafsu yang ada di mereka, sebab mereka nak rasa seronok sini waktu bila mana dah rasa rumah tangga, suami mengabaikan tanggungjawab pada isteri tidak beradab berakhlak pada suami, akhlaknya ditinggalkan begitu saja anak mereka, dan suami isteri juga dalam mereka kosong mereka. Ini kajian terkini. Kebanyakan mereka anak muda Islam yang cerita kat sini, begitu gentingnya keadaan kita sekarang ni. Nak cerita banyak di luar sana sebenarnya tak faham sebab apa nak kahwin. Kahwin mungkin sebab cinta, ataupun lebih tua sebab terlanjur dan sebagainya. Dan kita tidak pupuk betul-betul anak kita tentang bagaimana berkahwin nanti. Persiapan sebenar sebagai orang yang berumah tangga sebagai bila berkahwin tak sampai 5 tahun, rumah tangga hancur, akhirnya berpisah. Benda ini kena ingat semula sebab orang tak boleh musuhan. Sebab sebenarnya awal tadi peringkat kaum Muslim tak selesai. Tak selesai dengan baik. Jadi sebenarnya sebenarnya saranan saya di sini kepada para ibu sekalian, sebagai seorang muda, sebab saya ceritakan generasi saya dan saya sangat mengharapkan semua insan yang ada di atas muka bumi, khususnya orang muda, kena perbaiki diri sebagai mungkin. Bagaimana kita nak bentuk mujtama Muslim sebagai masyarakat Islam. Sebab itu dalam taman-taman kampung-kampung tidak boleh terbentuk bi'ah salih. Sebab setiap keluarga ni pun tak selesai tentang kehidupan mereka. Bagaimana untuk bermuamalah sesama mereka. Tak sama dari sini. Ini dengan dari situ. Dari situ alhamdulillah sebenarnya. Maka kahwin walaupun susah hidup boleh selesai. Anak-anak pun ramai akhirnya menjadi masuk isteri yang senang. Tapi sedang masalah bertimbul-timbul pertama-tama sebab Islam tidak diterapkan dalam hati pemuda-pemuda Islam. Ini perkara asal yang perlu kita faham. Selain itu ada benda yang saya urusan, dua hal hati saya maupun anak muda lain tentang masalah yang sering dihadapi generasi kami, yang kalau kita tidak ubah dengan segera, dan kalau kita tidak kembali kepada Islam, kemungkinan 10 tahun yang akan datang negara kita ini akan berdosa disebabkan anak-anak muda yang akhir fikir itu adalah mereka yang tidak faham Islam. Ini tak cerita lagi statistik terkini tentang berapa ribu jumlah anak wanita yang didaftarkan di bawah jabatan pendaftaran negara. Bagaimana nasib mereka sedang pada masa ini punca kelemahan ataupun kenipisan akidah yang ada dalam diri pemuda Islam dan punca kelemahan iman yang ada dalam mereka. Islam itu saja yang dapat sampai pada ini sebelum akhiri kuliah
pada hari ini saya ingin mempromosikan sedikit perkara bagi para Islam yang berniat untuk pergi umrah ataupun haji pada hujung tahun ini. Mohonlah disampaikan kepada para sahabat ataupun kepada teman-teman yang berminat untuk orang kata menunaikan umrah dan haji, boleh hubungi saya. Saya sekarang ni orang kata adalah sedikit sebanyak bantu sahabat saya, Dr. Abdul Basit. Beliau ni seorang ulama faqih, mendapat degree master dan PhD di Madinah. Orang yang dapat PhD di Madinah Malaysia ni boleh juga dengan jari tak ramai. Dan abang beliau sesuki daripada Ummul Qura Mekah. Mereka berdua ni membimbing saya untuk orang kata kalau saya berkumpul atau ulama Singapura mereka untuk memberikan kefahaman Islam. Dan kebetulan mereka ada orang kata syarikat Ashab Travel yang menguruskan perjalanan umrah dan haji bagi Islam dan pemimpin kita yang akan pergi menunaikan haji. Beliau pergi iaitu Dr. Abdul Basit. Beliau ni selalu keluar dari televisyen dan radio Hakim kalau kita perasan. Dan bagi yang berminat, bolehlah hubungi saya, insyaAllah kita boleh bincang bagaimana cara pembesaran beliau, cara pembesaran untuk pergi ke sana. Dan ada juga rekan-rekan lain ziarah 3 masa Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan Al-Haram, dan tempat-tempat lain juga ada dalam brosur ini. Cuma tak banyak. Siapa yang ada ambil dulu, nanti insyaAllah akan datang saya akan bawa lebih lagi kepada para Islam. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Doakan anak-anak muda kita teristiqamah dengan Islam dan doakan Islam akan menang dalam negara kita insyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada hati yang kotor. Sesudah ini dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.